Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah membaca kitab tafsir Juzuk Amma yang ditulis oleh Buya Hamka, yang mana buku ini merupakan salah satu tafsir yang masyhur di dalam masyarakat Nusantara kita. Dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Insyirah ataupun suratul Syarah. Ada dua nama, surah Al-Insyirah ataupun suratul Syarah, yang bermaksud surah keluasan bagi jiwa. Yang mana surah ini sebahagian ahli ilmu mengatakan ia seolah-olah tidak ada, orang kata apa, tidak ada perbezaannya ataupun tidak ada percanggahannya dengan surah yang sebelum ini. Yang mana dalam surah sebelum ini kita membaca surah Duha. Surah Duha membicarakan berkenaan dengan di hujung-hujung ayat Allah Subhanahu wa taala membicarakan berkenaan dengan ayat yang bercerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang pelbagai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan untuk ingin tahu, tetapi bertanya dengan maksud Allah ingin mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Azza wa Jal mengambil berat tentang hidup Nabi SAW, mengambil berat tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah selesai pun membaca tafsir dan mentadabbur surah Ad-Duha sebelum daripada ini. Kali ini kita nak sambung dengan suratul Insyirah ataupun suratul Syarah, yang mana ayat ataupun surah ini mengandungi 8 ayat, yang mana 8 ayat ni turun di Mekah sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini merupakan surah Makkiyah. Oleh kerana itulah kata Buya Hamka di situ, surah Al-Insyirah yang bermaksud kelapangan terdiri atas 8 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, dan diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Kita bacakan, insya-Allah kita cuba nak ambil manfaat daripada surah ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ayat 1 sehingga ayat 4. Kita cuba tafsirkan dulu yang ini sebelum kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan ayat yang pertama yang berbentuk pertanyaan.
Pertanyaan di sini seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, bukanlah bermakna bertanya untuk Allah Subhanahu wa taala tahu. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Bukan bila kata Allah Taala tanya, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Bukan bermakna Allah Taala nak tahu. Kerana Allah Taala itu alimun khabir. Allah Taala itu Maha tahu. Oleh kerana itulah para ulama tafsir mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan soalan ini ialah istifham at-taqriri, pertanyaan yang berbentuk penetapan. Maksudnya kalau kita ada jasa pada orang, kita tanya dia dengan satu soalan supaya dia beringat, supaya dia ingat balik yang dia itu adalah orang yang penting di sisi kita. Umpamanya lah anak kita, kita selalu sebut, bukankah ayah telah belikan ini untuk kamu? Bukankah ayah telah sediakan ini untuk kamu? Bukankah ayah telah mudahkan urusan kamu? Bukan kita nak tahu kerana kita dah sedia tahu dah. Benda-benda tu kita sedia dah. Sediakan untuk dia. Tapi kita sebut tu untuk takrir, untuk mengingatkan dia, untuk menetapkan supaya dia tak lupa yang kita telah menyediakan banyak benda untuk dia, supaya dia tak rasa yang kita ni mengabaikan dia. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kami telah lapangkan untuk kamu dadamu? Tegas ertinya ialah, kata Hamka di situ, bukankah dadamu telah kami lapangkan yang tadinya sempit kerana susah atau duka cita, atau sempit kerana belum banyak diketahui jalan yang akan ditempuh, sehingga dengan Allah melapangkan dada itu, timbullah kebijaksanaan dan timbullah hukum dan pertimbangan yang adil. Bukankah dengan petunjuk kami dadamu telah lapang menghadap segala kesulitan? Dalam ungkapan bahasa kita sendiri pun telah terkenal dipakai dengan kata lapang dan sempit dada sebagai ungkapan fikiran yang sempit. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang lapang dada ni, lapang dada ni merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kata lapang dada ini nikmat? Kerana tak semua orang mendapat kelapangan dari sudut dadanya. Kerana kadang-kadang manusia mencari kekayaan, manusia mencari kebahagiaan. Ada orang dia cari kebahagiaan dengan muzik, lalu dia menjadi ahli muzik. Kan dia jadi orang kata apa, penyanyi rock ke, kan pemain muzik ke. Jadi bila dia jadi ahli muzik, dia rasa dia akan dapat ketenangan jiwa. Dia akan dapat apa yang kita panggil sebagai kelapangan jiwa. Tapi sebenarnya tidak juga. Kita tengok berapa ramai di kalangan orang-orang yang bermain muzik, yang berjaya menghiburkan orang lain, akhirnya dia sendiri stres. Kita pernah dengar cerita Michael Jackson yang mati disebabkan mengambil ubat-ubatan yang terlebih dos. Kita melihat artis-artis Hollywood, artis-artis barat yang terkenal, yang kaya raya, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan jiwa. Kerana kelapangan jiwa itu tidak semestinya datang dengan kekayaan. Bahkan orang yang kadang-kadang rasa kelapangan jiwa tu boleh datang dengan anak yang ramai, bila dapat anak yang ramai, tak tenang juga dia. Kenapa? Kerana dia bimbang tentang anak dia. Dia bimbang apa yang akan berlaku pada anak dia ni. Anak makin meningkat remaja, kita mula makin risau. Tak tenang jiwa kita. Kan? Ada orang Allah Subhanahu wa taala beri kat dia harta yang banyak. Kaya dia, kan? Isteri pun kamain cantik, tapi tak tenang juga dia. Kenapa? Kerana dia bimbang orang pula dok mengorat bini dia. Ini benda-benda yang kadang-kadang belega dalam masyarakat kita, yang kita sendiri kadang-kadang rasa sebenarnya apa yang aku cari dalam hidup ni, kan? Kerana ketenangan jiwa itu Allah Ta'ala tak bagi pada semua orang. Hanya orang-orang yang terpilih sahaja. Sebab itu ada seorang sahabat saya. Dia ni kira
saya boleh kata dia ni jutawan lah tuan-tuan, ya. Dia berniaga, alhamdulillah dia berniaga, maju perniagaan dia, ya. Dia asal daripada orang yang biasa-biasa, kan, orang biasa-biasa, tapi alhamdulillah pandai berniaga. Jadi bila pandai berniaga, perniagaan jadi maju, jadi jutawan. Apa nak dibeli boleh beli. Dia datang daripada kampung. Dia kata dia datang pada kampung asalnya jadi cikgu. Bila jadi cikgu, gaji taklah besar. Tapi oleh kerana dia ni orang Kelantan, pandai berniaga. Lama-lama berhenti kerja, berniaga. Bila berniaga, perniagaan menjadi. Juta-juta dapat duit. Kan? Masa dia susah, masa dia biasa-biasa, dia taklah susah. Maksud dia ni orang biasa-biasa, sederhana. Masa dia sederhana dulu, dia duk fikir kalau aku kaya aku nak dapat, aku nak beli ni. Kalau aku kaya aku nak beli ni. Tuan-tuan, dia cerita kat saya, dia kata, bila saya ni ustaz dah ada lah apa yang saya nak, saya boleh belilah insya-Allah. Kalau saya nak tu insya-Allah adalah saya boleh usahakan. Tapi ustaz fikir, dia kata, saya baru ni pergi Langkawi bawa family saya. Saya bawa mak saya, bawa apa? Saya bawa ayah saya bawa semua family saya pergi Langkawi. Saya ambil hotel yang ada pokok kelapa dalam kawasan bilik saya. Saya pun dengar dia cerita, nak ke mana sebenarnya penceritaan dia ni. Tapi dia kata kat saya, dia kata, ustaz, setelah ada semua benda, alhamdulillah apa yang saya nak tu saya dapat. Akhirnya saya ambil hotel yang ada suasana kampung. Akhirnya kita kena kembali ke kampung balik nampaknya. Dulu masa duduk kat kampung tak kena bayar pun. Tapi kita rasa macam tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi, kita nak jadi kaya. Kita nak jadi jutawan. Sekarang ni alhamdulillah saya dah senang. Tapi bila nak pergi hotel, saya pergi cari yang ada kawasan kampung dan saya kena bayar pula, dia kata. Dulu masa duduk kat kampung, ada pokok kelapa tak kena bayar pun tengok. Saya pun ketawa jugalah bila dengar cara dia bercerita tu, yang kadang-kadang kita pun rasa betul juga. Semata-mata nakkan suasana kampung kena bayar kan. Masa duduk di kampung free je, kita rasa tak cukup. Tapi tuan-tuan, itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni, nikmat macam mana pun tidak menyamai nikmat kelapangan jiwa. Berapa ramai di kalangan manusia yang rumahnya mungkin nak roboh tapi dia lena tidur di dalam tu. Berapa ramai di kalangan manusia rumah seperti mahligai, rumah seperti istana yang kukuh binaan, tetapi orang ataupun pemilik yang duduk di dalam tu, pemilik yang sedang mendiami rumah itu, tak lena pun tidur, tak tenang pun jiwa. Maka kita kena tahu keluasan jiwa yang Allah Ta'ala beri kepada insan, ia merupakan di antara nikmat yang terbesar. Ya? Kerana apa? Kerana kalau dapat kebebasan jiwa, keluasan jiwa dan kelapangan jiwa, orang ambil jasad kita, orang letak dalam penjara pun, kita takkan terkesan. Kerana pemikiran kita masih bebas, jiwa kita masih merdeka. Sebab itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang tokoh besar dalam mazhab Hambali, ulama kurun ke-8 Hijrah, yang mana dia ni berpegang dengan Quran dan Sunnah. Pada ketika itu, dia lawan kepada sikap ta'assub kepada mazhab. Dia lebih sarankan kepada mengikut golongan salafus salih. Tapi orang-orang di zaman dia, ulama-ulama di zaman dia memerangi dia. Ulama-ulama di zaman dia tak suka dengan dia. Jadi apa yang mereka buat? Mereka cuba untuk fitnah dia. Mereka hasut pemerintah untuk tangkap dia. Apa yang berlaku? Ibn Taimiyah menyebut dalam satu perkataannya yang sangat masyhur. Kata dia, saya nukilkan dengan makna. Dia kata, ke mana kau nak bawa aku? Ke mana pun kau nak bawa aku tak kisah. Kerana jiwaku sentiasa berada bersama denganku. Kalau kau nak penjarakan aku, itu merupakan satu kerehatan. Kalau kau nak buang negeri aku, itu merupakan satu pelancongan untuk aku. Dan kalau engkau nak bunuh aku, maka insya-Allah aku mengharapkan agar aku masuk ke dalam syurga Allah. Jadi sebab itu Ibn Taimiyah dia tak kisah. Orang nak buat apa kat dia, akhirnya dia mati dalam penjara. Dia tak kisah. Duduk dalam penjara.
rehat. Kalau duduk kat luar pun aku penat, dia kata. Duduk kat dalam penjara, rehat. Kalau kau nak buang negeri aku, siyahah, dia kata. Itu merupakan satu pelancongan. Bukan senang orang nak hantar pergi mana-mana. Kan? Dan kalau kau nak bunuh aku, insya-Allah aku mengharapkan pergi ke ke syurga, insya-Allah. Jadi sebab itu, orang yang mempunyai kelapangan jiwa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan dia petunjuk, berikan dia ketenangan dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Para ulama tafsir ketika menghuraikan ayat yang pertama ini, mereka mengatakan syarah ataupun al-insyirah, kelapangan jiwa yang Allah Taala bagi ni, ya, kelapangan jiwa yang Allah Taala bagi ni merangkumi dua jenis. Satu yang dipanggil syarhus sadril madi wa syarhus sadri al-ma'nawi. Ada kelapangan jiwa yang berbentuk madi. Betul-betul Allah Taala lapangkan jiwa. Ada satu lagi yang dipanggil kelapangan jiwa dari sudut maknawi. Apa maksudnya? Okey, yang pertama sekali, bila kita sebut kelapangan jiwa dari sudut madi, kelapangan jiwa dari sudut fizikal, ia berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berlaku dua kali. Ya. Dia tak apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Yang pertama ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Pada waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah, yang mana waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua malaikat. Yang mana malaikat membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya memasukkan ke dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keimanan dan kebijaksanaan. Ini berlaku bila? Ini berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Itu kelapangan jiwa yang pertama yang berlaku secara fizikal. Sehingga pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah jantungnya, diambil jantungnya oleh dua malaikat, kanak-kanak yang main bersama dengan Nabi SAW pada ketika itu semua berkelimpangan lari, ketakutan, kerana mereka menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggal dunia disebabkan oleh kerana jantungnya diambil. Tapi alhamdulillah, ini merupakan mukjizat, irhasat yang berlaku kepada Nabi di sewaktu Nabi SAW kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kelapangan jiwa berlaku secara fizikal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan di Mi'rajkan. Kita semua tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan peristiwa yang besar dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala arahkan malaikat untuk mencuci jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan semula setelah dikeluarkan hazzus syaitan. Setelah dikeluarkan bahagian ataupun kita kata bahagian syaitan yang ada di dalam jantung manusia ni. Nak berikan isyarat kepada kita apa dia? Nak berikan isyarat kepada kita sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dia perlu menyucikan jiwanya. Sesiapa yang nak bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan jiwanya kotor, dia perlu perbersihkan dulu. Bersihkan diri. Sebab itu bila kita nak pergi salat, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil wudu. Sebagai satu isyarat daripada agama, kamu perlu membersihkan diri. Sebab itu yang dibasuh dalam anggota wudu tu, anggota yang biasa terkeluar ataupun anggota yang biasa terlibat dalam kerja-kerja apabila kita bekerja. Tangan, kaki, muka memang keluarlah setiap masa, kan? Dan juga kepala. Jadi ia merupakan satu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nak bertemu dengan Tuhan, maka kamu perlu untuk menyucikan diri. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kan? Apa ni, pada waktu tu tidak ada yang memberi manfaat kepada diri manusia, kepada diri mukmin,
Siapa pun tidak mampu untuk memberikan manfaat. Apa pun tidak mampu untuk memberikan manusia itu manfaat pada hari di mana hari tidak ada hari lain melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang berkuasa pada waktu itu. Yang memberikan manfaat ialah orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut madi. Maksudnya penyucian jiwa yang berlaku pada Nabi SAW betul-betul jadi. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kan, kenapa perlu untuk dibelah-belah ni? Kenapa perlu dibelah dada Nabi ni? Bukankah Nabi itu merupakan Nabi Allah yang Allah Ta'ala berkuasa, boleh aja cuci tanpa perlu dikeluarkan jantung Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tu manusia. Yang mana Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat dia. So bila Allah Subhanahu wa taala cuci jantung Nabi dengan perantaraan malaikat, Allah Taala perintahkan malaikat cuci dan Nabi merasai sendiri, barulah Nabi akan rasa dia tu lain sikit. Bukan saya nak kata kalau Allah Taala bagi tahu siap-siap Nabi tak percaya, tak. Tapi bila benda tu berlaku pada diri Nabi secara fizikal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ia lebih memberikan kesan yang besar kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, penyucian jiwa dari sudut maknawi. Kelapangan jiwa dari sudut maknawi. Lapang jiwa dari sudut maknawi ni apa dia? Kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat tengok banyak. Di antara sifat-sifat yang terlahir dan terzahir disebabkan oleh kerana kelapangan jiwa tu. Antaranya kita tengok bagaimana sikap sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdepan dengan kejahatan kaum Quraisy ketika menerima ataupun ketika mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok dalam sejarah, ada di kalangan orang-orang yang jahat sungguh dengan Nabi SAW, tapi Nabi tak balas kejahatan itu. Tapi Nabi tak merampuh lah kata orang Perak. Nabi tak fed up dengan sikap orang Quraisy. Sebaliknya Nabi SAW bertambah sabar dan bertambah sabar. Di dalam peristiwa Taif umpamanya. Ya, ketika mana Nabi SAW pergi ke bumi Taif, ini kisah semua kita tahu, setelah daripada berbelas tahun, 12 tahun mungkin Nabi SAW berdakwah di Mekah. Tak ada orang yang berpengaruh, tidak ada orang politik yang kuat yang masuk ke dalam Islam untuk membantu Nabi SAW. Yang ada, yang ramai adalah orang miskin. Yang ramai ialah hamba-hamba. Tapi orang-orang kaya yang berpengaruh politik seperti Abu Jahal, seperti Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, seperti Uqbah bin Abi Mu'aid tidak masuk ke dalam Islam. Maka bila Nabi SAW tengok perkara itu berlaku, apa yang Nabi buat? Nabi kata tak boleh ni. Yang masuk Islam hanya Ibnu Mas'ud. Yang masuk Islam hanya Khabbab bin Al-Arat. Yang masuk Islam hanyalah Yasir dan Sumayyah. Yang mana mereka ini walaupun iman mereka baik, walaupun iman mereka dahsyat, tetapi dakwah Islam ini memerlukan kepada sokongan orang-orang yang berpengaruh lebih besar daripada mereka. Walaupun Abu Bakar masuk Islam, ya. Walaupun Umar masuk Islam, ya. Tapi orang politik perlu untuk masuk untuk memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu legitimasi untuk memerintah sebuah negara. Maka Nabi pun akhirnya pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, Nabi berjumpa dengan pemimpin orang Taif, Abdu Yalil bin Abdu Kulal. Abdu Yalil bin Abdi Kulal merupakan pemimpin orang Taif. Nabi bertemu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kita kata pemimpin Taif ini, dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk kembali kepada fitrah, untuk terima Islam.
tapi dia tak terima. Kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Ketika mana Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yaumi Uhud? Wahai Rasulullah, adakah kamu pernah bertemu dengan satu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad laqitu min yaumiki ma laqit wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Sesungguhnya aku banyak pengalaman bertemu dengan kaummu wahai Aisyah, dan antara yang paling berat yang aku terima ialah apabila aku berada pada hari Aqabah. Fa'aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Ketika mana aku menawarkan diriku kepada seorang pemimpin Taif yang bernama Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Falam yujibni ila ma arat. Tapi dia tak terima apa yang aku mahu daripada dia. Nabi SAW ajak dia untuk terima Islam. Nabi ajak dia untuk berikan Taif ini ruang supaya Islam dapat berkembang. Falam yujibni ila ma arat, kata Nabi. Tapi dia tak terima apa yang aku mahukan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal ni pun arahkan budak-budak untuk baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Tuan-tuan, ni baling batu. Arahkan budak-budak baling batu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baling ramai-ramai sehingga Nabi itu cedera. Sehingga Zaid bin Harithah yang bersama dengan Nabi pada ketika itu juga cedera. Akhirnya Nabi kata apa? Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Aku pun beredar dalam keadaan aku duka cita. Aku duka cita. Falam astafiq illa biqarni sa'alib. Aku tidak sedar ke mana langkahku membawa diriku sehingga aku sampai di satu kawasan yang bernama Qarnus Sa'alib. Bila sampai dekat Qarnus Sa'alib, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku ternampak ada satu awan. Aku nampak ada satu awan yang memayungiku. Fa nadhartu fiha. Lalu aku melihat awan tu. Fa idza huwa Jibril. Tengok-tengok dalam awan tu ada Jibril. Kan Jibril ni besar. Ada 600 sayap. Jibril jumpa Nabi SAW duduk atas kursi penuh ufuk langit dan bumi. Tiba-tiba Jibril duduk dalam awan. Macam mana tu? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Yang kita tahu, Nabi cerita macam tu, kita beriman macam tu. Kerana di benda gaib, malaikat Jibril kita tak pernah tengok. Lalu kita beriman seperti mana yang diceritakan oleh Nabi SAW tanpa kita banyak bertanya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Nabi tengok Jibril, Jibril pun bagi salam. Fanadani, dia panggil aku, wa sallama alai, lalu dia bagi salam pada aku, wa qala ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mendengar kata-kata kaummu terhadapmu, dan Allah Ta'ala tahu apa yang mereka lakukan untuk menolak tawaranmu. Laqad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah Ta'ala menghantarkan kepada kamu malaikat yang jaga bukit untuk kamu arahkan apa saja yang kamu mahu pada mereka. Wanadani malakul jibal, malaikat yang jaga bukit pun panggil aku. Wasallama alai, lalu dia memberi salam kepadaku. Wa qala ya Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik. Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mendengar kata-kata kaummu terhadapmu, dan Tuhan tahu apa yang mereka lakukan untuk menolak dakwahmu. Laqad ba'athani ilaika lita'murani bi amrik in syit
utbiq alaihim al-akhshabain. Aku dihantar aku ni, engkau beri saja arahan kepada aku, apa saja arahan boleh. Kalau engkau mahu wahai Muhammad, aku boleh untuk menghempapkan dua bukit al-akhshabain. Dua bukit al-akhshabain tu adalah bukit yang ada di kota Mekah, keliling kota Mekah. Kalau engkau nak wahai Muhammad, aku ambil bukit ni, aku hempap ke atas mereka. Kan? Nabi SAW pada waktu tu, waktu sedang luka disebabkan dibaling batu. Nabi dihina oleh orang-orang Taif. Sepatutnya, kalau ikut perasaan, Nabi boleh untuk kata, wahai malaikat yang jaga bukit, silakan hempap kepada mereka bukit Akhshabain. Dan kalau boleh tambah lagi. Itu kalau kita lah. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW, kerana ada kelapangan jiwa yang Allah Ta'ala beri kat dia, Nabi SAW bertahan. Nabi sabar dengan Nabi mengatakan. Apa Nabi kata? Nabi kata, bal arju ayyakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yushriku bihi syai'ah. Bahkan aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka ini satu generasi yang takut kepada Allah, yang menyembah Allah semata-mata dan tidak takut melainkan hanya takut pada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perkataan yang keluar ini adalah satu perkataan bagi seorang Nabi yang ditindas oleh kaum ni. Perkataan ini ialah perkataan yang dikeluarkan oleh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diseksa oleh kaum dia sendiri. Apa asas perkataan ini? Tak ada lain jawapan kita melainkan kita kata, inilah kesabaran. Inilah sabar. Nabi SAW sabar. Kesabaran Nabi SAW berada di peringkat yang puncak apabila Nabi SAW berada dalam keadaan tertekan. Nabi ditolak kiri dan kanan. Orang tak terima Nabi SAW. Orang berikan label yang macam-macam untuk Nabi SAW. Tapi apa Nabi buat? Nabi sabar. Nabi sabar dan Nabi sabar. Itulah kelapangan jiwa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata kat Nabi SAW, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah menjadikan jiwa kamu lapang? Waktu ayat ni turun, waktu surah ni turun waktu Mekah. Turun dalam keadaan Nabi SAW masih lagi bergelut dengan orang Quraisy. Nabi kena macam-macam dengan orang Quraisy. Terutamanya setelah kematian Abu Talib, setelah kewafatan Khadijah. Tapi tetap Allah Ta'ala kata, tidakkah kami telah jadikan untuk kamu kelapangan jiwa? Tidakkah kami telah lapangkan jiwa kamu, wahai Muhammad? Menunjukkan apa? Menunjukkan waktu getir, waktu sukar, waktu diseksa, waktu dipukul, waktu orang Islam dihina. Kelapangan jiwa itu tetap ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama mengatakan, apabila kamu bersama dengan Allah Azza wa Jal, apabila kamu serahkan dirimu, kamu serahkan jiwamu kepada Allah, apa saja yang kamu lalui, kamu berada dalam keadaan yang sangat lapang. Kamu berada dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Inilah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada peringkat awal Nabi kata dalam doa Nabi di Taif, walaupun pada peringkat awal tu ada sedikit kegusaran pada Nabi. Bila Nabi bertanya dengan Tuhan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, sanad dia dhaif tetapi dalam sirah boleh diamalkan. Nabi mengatakan, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, au ila aduin malaktahu amri. Wahai Tuhan, ke mana kau nak serahkan diriku? Persoalan Nabi SAW ni valid sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala lantik Nabi ni jadi Nabi. Allah lantik Nabi ni jadi Nabi. Allah Ta'ala berikan Quran. Allah Ta'ala berikan sunnah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi ni untuk berdakwah. Tapi tak ada sesiapa di kalangan orang yang berpengaruh yang ikut. Sehingga Nabi pergi ke Taif pun, tak ada orang nak ikut. Nabi bertanya kepada Tuhan, ila man takiluni. Wahai Tuhan, kau nak serahkan aku pada siapa? Kau nak serahkan aku pada siapa, wahai Tuhan?
ila ba'idin yatajahamun, adakah kepada orang jauh yang sentiasa bermusuhan denganku, au ila ba'idin yatajahamun au ila aduwin malaktahu amri, ataupun kau nak serahkan aku pada musuh yang kau jadikan diriku berada di bawah kuasanya. Persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini valid kerana Nabi nak tahu. Tapi tuan-tuan, sabar. Kelapangan jiwa tu ada pada Nabi. Walaupun pertanyaan itu pada peringkat awal, tetapi dengan kelapangan jiwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? In lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Wahai Tuhan, selagi mana engkau tidak murka pada aku tak peduli. Wahai Tuhan, selagi mana kau tak marah pada aku, kau tak murka pada aku tak peduli. Aku akan bawa dakwah ni. Aku akan terus berjuang. Ni, orang sabar tuan-tuan. Masya Allah. Bila saya baca sejarah ini, dapatlah kita simpulkan, tidak ada manusia yang begitu sabar dan kental dalam perjuangan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah diuji. Kadang-kadang kita pun rasa malu. Saya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang pada masa saya diuji itu rasa macam susahnya, beratnya. Mula berdoa dengan doa yang pelbagai, mula merintih, mula rasa kelang kabut. Merintih tu baguslah, berdoa tu baguslah, tapi rasa kelang kabut tu. Tapi bila tengok balik apa yang berlaku pada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan rasa masya-Allah, betapa lemahnya kita, betapa kurangnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tu tuan-tuan, sabar. Kesabaran Nabi SAW datang daripada kelapangan jiwa yang ada pada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat qanaah. Sifat rasa cukup dengan apa yang ada. Walaupun Nabi SAW ni Nabi. Walaupun Nabi ni Sayyidu waladi Adam. Pemimpin anak-anak Adam. Nabi ni walaupun dia Nabi yang terakhir, tapi dia pengulu segala Nabi. Dia ketua segala Nabi. Doa Nabi ni makbul. Nabi ni disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adakah Nabi manusia yang paling kaya dalam dunia ni? Tak. Nabi bukan manusia paling kaya. Adakah Nabi rasa dengki dengan sahabat yang kaya lagi pada dia? Tak. Nabi tak dengki. Ada di kalangan sahabat Nabi yang kaya. Abdul Rahman bin Auf, kaya. Uthman bin Affan, kaya. Apa Nabi buat pada mereka? Nabi tak buat apa-apa. Bahkan Nabi galakkan mereka untuk membantu agama. Nabi galakkan mereka untuk menjadi orang yang baik dengan harta yang mereka ada. Bahkan Nabi SAW memberi galakkan kepada Amr bin Al-As dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi kata apa? Ni'mal malu salih lil mar'i salih. Alangkah baiknya harta yang baik itu dapat kepada orang yang saleh. Tapi Nabi ada rasa dengki tak? Tak ada. Nabi tak dengki. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bercerita. Ya? Sahabat bercerita, Nabi SAW pernah pada satu ketika nak makan. Nabi tengok dalam tamar-tamar yang buruk itu untuk apa yang boleh dialas perutnya. Bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang dengan roti selama 3 hari berturut-turut. Kalau ada kenyang pun 2 hari je. Lepas tu makan tamar balik. Bahkan kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW pernah masuk ke rumah isterinya, ke rumah dia waktu duha. Nabi bertanya kepada isterinya, hal indakum syai'un minat ta'am? Ada tak sesuatu di sisi kamu untuk aku makan? Isteri Nabi kata apa? Tak ada. Fa inni sha'im. Kalau begitu aku puasa. Qanaah. Rasa cukup dengan apa yang ada.
Tak pernah Nabi merintih pada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa kau bagi aku sikit sedangkan aku Nabi, kau lagi sayang pada aku, bagilah aku jadi jutawan lebih banyak daripada Abdul Rahman bin Auf, lebih banyak daripada Osman. Tak. Nabi SAW tidak bersifat begitu. Ya, Nabi SAW rasa cukup dengan apa yang ada. Sebab itu kalau kita banyak baca doa, tengok doa-doa Nabi SAW, antaranya doa lepas salat, kita akan faham kenapa Nabi itu ada perasaan qanaah. Allahumma la mani'a lima a'tait, wala mu'atiya lima mana'at, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Wahai Tuhan, tidak ada penghalang kalau Engkau nak beri. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada pemberi jika Engkau halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan kekayaan seseorang tidak akan memberi manfaat kepada dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat qanaah Nabi ini muncul disebabkan oleh kerana kelapangan jiwa yang Allah Taala bagi kepada dia. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, sifat yang muncul dalam jiwa Nabi disebabkan kelapangan jiwa ini adalah rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa percaya, rasa yakin Allah Taala akan bantu dia. Kepercayaan ini terhasil daripada kelapangan jiwa. Sebab kadang-kadang kita tengok di dalam sirah, kita dapati Nabi SAW ini ditekan kanan dan kiri. Sewaktu Nabi SAW pergi ke Madinah, dalam keadaan dia adalah manusia yang dikehendaki, wanted. Pada waktu itu Suraqah bin Malik kejar dia. Suraqah bin Malik kejar sebab Abu Jahal siap buat tawaran. Siapa dapat tangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, dia akan dapat ganjaran yang besar, dapat ratusan ekor unta. Kan pada waktu itu Suraqah pergi kejar. Sehingga bila dia nak kejar Nabi SAW, kuda dia jatuh. Bila dia nak rapat dengan Nabi SAW, kuda dia jatuh 3 kali. Sehingga dia tahu Nabi Muhammad SAW ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi panggil Suraqah. Nabi kata, Suraqah, mari. Kau mari sini. Dia kata, kalau engkau rahsiakan keberadaan kami kat sini, aku janji pada engkau, aku akan berikan kau dengan gelang Maharaja Parsi. Aku akan beri pada engkau. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, satu orang yang tak ada negara, satu orang yang diburu, yang dikehendaki oleh orang tempat dia. Sekarang orang ni keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah, baru nak bina kekuatan. Tiba-tiba cerita dekat Suraqah, aku akan beri kepada engkau gelang Maharaja Parsi. Perhiasan Maharaja Parsi itu Nabi nak bagi kat Suraqah. Boleh diterima akal? Kita kalau dengar hari ni, kita akan kata, ish, hang punya sembang. Kan? Tapi Suraqah, dia diam. Dia tak kata ini adalah satu benda yang tipu. Akhirnya di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar berjaya meruntuhkan kerajaan Parsi, dan perhiasan Maharaja Parsi itu diserahkan kepada Suraqah untuk membuktikan janji Nabi SAW itu telah pun dipenuhi. Macam mana seorang yang belum ada negara lagi pada masa itu, dia pun tak tahu dia hidup ke mati ke nak pergi Madinah tu, boleh janji dekat Suraqah dia nak bagi perhiasan Maharaja Parsi? Ini disebabkan kepercayaan dia kepada Allah. Bergantungnya dia pada Allah itu dengan pergantungan yang maksimum. Saya betul apa yang Tuhan nak bagi. Maka sebab itu impian Nabi itu besar. Sebagai pendakwah, kita kena sangka baik dengan Tuhan. Kerana Tuhan yang jaga agama dia. Kita usaha selagi mana kita mampu. Bila sampai pada satu ketika, kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Segala daya kita dah tak ada dah. Segala daya kita dah terpadam dah. Dah hilang jalan dah. Pada waktu tu kita kena tahu, sangka baik saja pada Allah, itu pun sudah memadai
setelah segala ikhtiar kita cuba tak mampu. Cukup kita sangka baik dengan Tuhan. Kerana Allah Azza wa Jal menjaga agama dia. Allah Azza wa Jal akan menjadikan agama dia menang pada waktu yang dikehendaki. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala boleh hantar orang yang kita tak sangka pun sebagai pembantu pada agama. Mungkin pada pandangan kita dia jahat. Tapi dengan kejahatan dia, yang ada pada diri dia tidak menghalang dia untuk memenangkan agama ni. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Allah Azza wa Jal mungkin akan memenangkan agama ni dengan seorang lelaki yang jahat. Tapi jahat atas diri dia lah. Dia Muslim, tapi dia jahat pada diri dia. Tapi dia menyumbang untuk agama. Jadi sebab itu keyakinan kepada Allah Ta'ala itu tinggi. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sukar macam mana pun, berat macam mana pun, sempit macam mana pun, tetap percaya kemenangan itu akan datang. Kemenangan itu akan sampai. Kemenangan itu hampir. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kelapangan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penyebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak tergesa-gesa pun nak menang. Bahkan Nabi SAW siap tegur lagi Khabbab bin Al-Arat. Ada satu hadis. Khabbab ni dia kena seksa dengan majikan dia, dengan orang Quraisy. Sebab Khabbab ni kerja dia tukang besi. Asalnya Khabbab ni hamba, kemudian dibebaskan. So dia ni tukang besi. Kerja dia ambil upah ketuk besi. Panaskan besi sehingga merah, ketuk. Panaskan besi sehingga merah, ketuk. Satu ketika Khabbab ni masuk Islam. Dan pada waktu tu orang-orang Quraisy ni tak puas hati. Dia tak puas hati Khabbab ni masuk Islam. Ya. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dia dipaksa untuk baring di besi yang di atas besi merah yang panas tu. Tidak ada yang dapat memadamkan besi itu melainkan dengan lemaknya yang cair. Lemak badan dia cair. Pada waktu tu dia datang jumpa Nabi SAW. Dia cedera. Dia sakit kerana mempertahankan Islam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Dia kata, ya Rasulullah, tidakkah kau minta, tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk kami ni? Tidakkah engkau, ya Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala berikan pertolongan kepada kami? Maka Nabi SAW pun bangun dalam keadaan muka Nabi SAW ada marah. Nabi marah sikit. Kenapa Nabi marah? Nabi marah disebabkan oleh kerana soalan tadi tu. Seolah-olah Nabi SAW tidak memikirkan keadaan pengikut dia, keadaan umat dia. Sedangkan Allah Ta'ala fikir sentiasa, Nabi fikir sentiasa. Nabi berdoa sentiasa. Jadi Nabi bangun dalam keadaan Nabi SAW sedikit marah. Nabi kata apa? Nabi kata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Ada di kalangan orang sebelum kamu ni ditangkap kerana iman, kerana Islam, dia ditangkap. Fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Dikorek tanah, dicampak dia masuk ke dalam tanah tu dan dikambus. Ada. Nabi kata, summa yu'ti bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Ada juga yang dibawa dengan gergaji, diletakkan di atas kepalanya sehingga digergaji kepalanya terbelah dua. Ada juga Nabi kata, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi. Ada juga yang disikat dengan sikat besi dagingnya sehingga
dagingnya dan tulangnya bercerai-berai. Ma yasudduhu dzalika an dinillah. Ya. Itu semua tidak pernah menjadikan mereka itu terhalang daripada agama Allah. Tak, mereka tak tinggalkan agama Allah. Wallah, Nabi kata, demi Allah, wallahi la yutimmanna Allah hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata, demi Allah, Allah akan menangkan urusan ini. Allah akan menangkan agama ini. Allah akan sempurnakan urusan agama ini sehingga orang yang bermusafir, orang yang menunggang daripada San'a ke Hadramaut tidak takut melainkan takut pada Allah dan takut pada serigala kalau dia bawa kambing. Sesungguhnya kamu adalah golongan yang terlalu cepat nakkan kemenangan. Nabi kata apa? Kamu ni cepat sangat. Cepat sangat nakkan kemenangan. Orang lain berjuang sampai teruk, kena. Ya. Ini masih lagi tak menjadikan mereka terlalu cepat nakkan kemenangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini merupakan salah satu daripada sifat yang terhasil disebabkan oleh kerana kelapangan jiwa. Kemudian yang seterusnya, tidak ada rasa takut yang teramat sangat untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Sebab kalau kita fikir tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Nabi SAW dan para sahabat itu dahsyat. Quraisy menggunakan pengaruhnya, menggunakan segala apa yang mereka ada, kekuatan politik yang mereka ada, kekuatan ekonomi yang mereka ada, semuanya mereka gunakan untuk menghalang kemarahan Nabi SAW, kemarahan para sahabat dan kemarahan Islam. Dan kalau kita tengok pun, apa yang berlaku di dalam sirah Nabi SAW, mungkin nyawa Nabi itu bahaya pun, tapi disebabkan kelapangan jiwa, Nabi SAW tak merasa takut, tak merasa gentar pun dengan apa yang akan berlaku. Kerana Nabi SAW percaya, apa yang dia lakukan semata-mata untuk agama. Para sahabat pun sama. Kalau kita tuan-tuan, Nabi SAW ajak pergi, bukan kata Nabi lah, seorang ustaz ajak pergi hijrah dengan dia, agak-agak nak buat. Kita pun fikir panjang, nak tinggal kerja satu, nak tinggal keluarga satu. Tapi para sahabat ikut Nabi SAW. Ikut ni bukan sekadar ikut biasa tau. Tinggal negeri, tinggal kampung halaman, tinggal harta yang banyak-banyak, tinggal keluarga tau. Tak tahu bila nak balik ni. Saya ingat ini merupakan satu pengorbanan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia. Ya, yang mana orang lain mungkin tak mampu buat. Tidak ada dalam sejarah insan yang mampu melakukan seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa wada'na 'anka wizrak," dan kami telah lepaskan daripada kamu bebanan yang memberatkan kamu. Wizr al-himl. Apa itu himil? Himil ialah sesuatu yang berat, bebanan. Bebanan apa? Setelah dilapangkan jiwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita yang dia gembira dengan membawa urusan dakwah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam siap menunggu dengan gembira umatnya di akhir zaman atau di hari akhirat nanti, ketika mana berada di telaga. Nabi menunggu. Nabi tak kata ini menyusahkan aku, ini membebankan aku. Ya, dakwah ini beban, dakwah ini berat. Tetapi ya, dakwah ini tidak pernah menjadi satu perkara yang melemahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sesuatu yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa ya benda ni menyusahkan. Menyusahkan tidak. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala melapangkan jiwa Nabi. Allah Taala menjadikan Nabi ni tak rasa beban pun. Ya? Tak rasa beban pun kerana Allah Taala telah lepaskan beban itu. Allazi anqadha dhahrak, yang telah menekan belakang. Cuma para ulama berbeza dalam tafsir ni. Ada yang kata wizir dengan makna bebanan dakwah yang Allah Taala telah ringankan. Maksud walaupun dia beban, walaupun dia berat, tapi Nabi boleh angkat, Nabi boleh tanggung. Nabi boleh tanggung. Ada yang kata bukan itu maksudnya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hilangkan daripada Nabi itu dosa. Sebab Nabi SAW diampunkan dosa yang terdahulu dan telah lalu. Yang terdahulu dan akan datang. Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini perkataan sahabat Nabi SAW yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bantah pun bila sahabat cakap benda ni. Tidak bantah. Oleh kerana itu ada dua tafsiran di sini. Satu tafsiran yang mengatakan wizir dengan makna bebanan dakwah yang Nabi SAW bawa, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ringan. Yang kedua, ada yang kata itu adalah dengan makna dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah hilangkan daripada Nabi SAW. So Nabi ni tak ada dosa, Nabi maksum. Nabi maksum, Nabi tidak ada dosa. Jadi Allah Ta'ala telah hilangkan dia. So tidak ada beban lagi pada Nabi. Sebab itu Hamka mengatakan, kita tuan-tuan tengok dekat muka surat 334 tu, berbagai tafsir telah saya baca tentang erti wizraka di sini. Beberapa ahli tafsir mengatakan beban berat ialah tekanan dosa yang menimpa perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menguatkan bahawa erti wizraka di sini ialah dosa-dosa. Ya. Dan itu adalah dosa-dosa zaman jahiliyah. Meskipun di zaman jahiliyah itu beliau tidak pernah menyembah berhala. Maksudnya Allah Ta'ala dah hilangkan semua dosa-dosa itu. Tetapi satu tafsir menarik hati kita dan cocok dengan perasaan kita ialah yang diriwayatkan daripada Abdul Aziz bin Yahya dan Abu Ubaidah. Dan kami telah lepaskan daripada kamu beban beratmu, ialah tanggungjawab nubuwah. Tanggungjawab nubuwah. Jadi oleh kerana tanggungjawab nubuwah itu bebannya berat, kerana kita pun tahu tuan-tuan, Nabi SAW ni dalam membawa dakwah ini, Nabi berdepan dengan macam-macam. Nabi berdepan dengan Quraisy, Nabi berdepan dengan Thaqif, macam-macam Nabi hadapi. Kan Nabi berdepan dengan peperangan, Nabi berdepan dengan kutukan, cabaran dan sebagainya, tapi Nabi sanggup. Walaupun Nabi itu tak ada kepentingan apa pun. Walaupun Nabi SAW tu tak dapat untung apa pun. Kita ni kalau kita dapat untung sesuatu, kita rasa berbaloi lah juga. Untung dunia lah kan. Kita rasa berbaloi lah nak buat. Tapi Nabi ni tak dapat apa, melainkan hanya pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi buat. Kenapa Nabi buat? Kerana Nabi itu adalah orang yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan rasa keletihan. Bukan kata letih tu hilang langsung, tak, adalah juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ringankan bebanan itu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharapkan ajr, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab menjadi nabi dan rasul adalah sesuatu beban yang berat. Itulah beban, itulah telah dibuat ringan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak berat lagi memikulnya. Ibn Arafah pun mentafsirkan secara demikian. Beban berat yang membuat tulang punggung menjadi bongkok memikulnya. Mengadakan seruan dakwah kepada kaumnya
padahal sedikit sekali yang mahu mengacuhkan katanya. Dan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang mula-mula masuk itu umumnya ialah golongan-golongan lemah. Sedang di seluruh tanah Arab faham musyrik yang lebih berkuasa, kesesatan lebih berpengaruh, dan kekuatan ada pada tangan mereka. Ini semua adalah satu pikulan yang amat berat, laksana dapat mematahkan tulang punggung, maksud mematahkan tulang belakang. Tapi Allah Subhanahu wa taala ringankan. Allah Taala ringankan, Allah Taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu tersenyum. Ayat ni, surah ni turun di Mekah, di mana Nabi masih lagi berada dalam keadaan yang struggle. Ayat ni turun ketika mana Nabi SAW masih tengah berjuang dahsyat. Tetap Allah Ta'ala kata kami ringankan. Kami lapangkan dadamu. Kerana apa? Kerana kebergantungan kepada Allah yang penuh menjadikan segala apa yang mereka tempuh itu ringan, nikmat. Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Habqah ni, depan sikit lagi, tuan-tuan akan tengok Hamka sendiri kata, kesusahan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat pada masa akan datang. Mungkin pada waktu ni kita rasa ia bebanan. Mungkin pada waktu ni kita rasa ia menyukarkan. Susah ni kita nak orang kata apa, nak melepasinya. Kita nak berhadapan dengannya. Kita mungkin menangis. Kita mungkin menadah tangan merintih pada Allah supaya Allah Ta'ala bebaskan kita segera daripada ujian ni. Tapi setelah kita melewatinya, setelah kita melepasinya, setelah ujian itu di belakang kita, kita dah ke depan dah, kita berjaya melaluinya, kita akan tersenyum bila melihat semula. Kita akan tersenyum bila kita merasa alangkah baiknya, sedapnya ibadah pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Okey. Kemudian Allah Taala kata, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami telah angkat bagimu sebutan kamu, zikrak. Orang menyebut-nyebut kamu. Kami mengangkat namamu wahai Muhammad. Angkat Nabi Muhammad punya nama ni bila? Pertama, syahadah. Tidak ada orang yang nak masuk Islam, tidak sah Islamnya kalau dia tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang dalam dunia ni yang nak masuk Islam, dia kata saya tak nak sebut nama Nabi. Tak ada orang yang boleh masuk ke dalam Islam. Siapa nak masuk ke dalam Islam, mesti mengucap 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah mesti disebut. Maka Allah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman. Bermula daripada zaman Nabi itu menjadi Nabi sehingga pada zaman hari ini. Siapa nak masuk Islam perlu menyebut nama Nabi, perlu menyebut nama Allah, la ilaha illallah, dan perlu menyebut nama Nabi Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua dalam azan. Azan 5 waktu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang boleh dabik dada kata, saya nama saya dalam azan, melainkan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya tak masuk, nama tuan-tuan tak masuk, nama siapa pun tak masuk. Cuma kalau Syiah dia masuk nama Ali. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Kan? Waliyullah. Tapi itu adalah riwayat yang tidak sahih di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu azan kita tak masuk nama Ali. Masuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nama Nabi SAW dalam salat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 2 riwayat yang berbeza. Satu riwayat sebut Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua-duanya sahih daripada Nabi SAW. Maksudnya waktu tasyahud kita baca, kita sebut nama Nabi SAW. Waktu tasyahud kita sebut nama Nabi. Dalam setiap salat nama Nabi SAW disebut. Dan salat tidak menjadi sah di sisi mazhab Syafi'i kalau tidak mengucapkan syahadah dalam tasyahud akhir. Ya. Tidak menjadi sah, tak sah. Begitu juga di dalam selawat. Nama Nabi SAW bila disebut kita selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga berselawat.
Maka pentingnya nama Nabi SAW dalam kehidupan insan. Kemudian di antara hasil Allah Ta'ala angkat nama Nabi SAW. Nama Nabi ini menjadi masyhur di padang mahsyar nanti apabila Nabi memberikan syafaatul uzma, syafaat yang teragung, syafaat di mana Nabi SAW menjadi penyebab sehingga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan urusan manusia yang berada di padang mahsyar untuk dihisab. Ini hadisnya panjang sehingga bila Nabi SAW, bila manusia berjumpa dengan Nabi Muhammad setelah mereka berjumpa dengan Adam, berjumpa dengan Nuh, berjumpa dengan Ibrahim, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Isa, semua tidak dapat menolong, semua tidak dapat memberikan syafaat, minta kepada Allah. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi minta kepada Allah dan Allah menyegerakan urusan manusia di padang mahsyar dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam khutbah Jumaat. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, siapa yang baca khutbah tak sebut selawat tak sah khutbah dah. Kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hari raya. Kan, dalam takbir raya, dalam khutbah raya disebut juga nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Nabi ini jadi masyhur. Bahkan tidak, orang kata apa, tidak sah ataupun bukan kata tidak sah, kita boleh kata tidak beriman seseorang itu kalau dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi perlu dia sayang lebih daripada segala-gala yang ada dalam dunia ini. Ya? Sebab itu, kata Hamka, meskipun demikian, beratnya beban nubuat yang laksana membuat tulang punggung jadi bongkok, namun sebutanmu kami naikkan. Namamu kami junjung tinggi. Mujahid mentafsirkan, tidaklah disebut orang namaku, namun namamu turut disebutkan bersama denganku. Iaitu tak disebut nama Allah, melainkan disebut juga nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat yang dirawikan oleh Abu Dhahhak daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, bila disebut orang namaku, namamu pun turut disebut dalam azan, yakni bang, dalam iqamat, dalam syahadat, di hari Jumaat di atas mimbar, di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik di Mina, hari wukuf di Arafah, di hari melontar jamrah ketiga, ya, di antara Bukit Safa dan Marwah, bahkan sampai kepada khutbah nikah. Namun namamu disejajarkan menyebutkannya dengan namaku sampai ke timur, sampai ke barat. Malahan jika ada seseorang menyembah beribadat kepada Allah yang Maha Kuasa, seraya mengakui akan adanya syurga dan neraka dan segala yang patut diakui padahal tidak diakui, bahawa engkau Rasulullah, tidaklah ada manfaatnya segala pengakuannya itu. Malahan dia masih kafir. Maksud kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada rukun, beriman kepada Allah tu, tapi dia tolak Nabi Muhammad SAW, dia tetap tak beriman. Dia tetap dikira sebagai kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maksudnya apa? Kesusahan akan datang. Kesusahan pasti ada. Tapi bersama dengan kesusahan itu akan ada kesenangan. Bersama dengan kesusahan itu akan ada kesenangan. Ini janji Allah. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan, bila Allah Ta'ala letak alif lam dekat kesusahan tu, tak letak alif lam dekat kesenangan tu, menunjukkan kesenangan tu ada dua. Kesusahan tu cuma satu. Itu nisbahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Yusra ni yang tak spesifik. Kesenangan. Yusra yang kedua, kesenangan yang lain. Akan ada kesenangan demi kesenangan. Akan ada. Mungkin kesusahan itu datang satu, kesenangan datang pelbagai. Bahkan senang hidup di dunia ini lebih banyak daripada susah. Kita banyak senang daripada susah. Susah kita serabut. Tapi senang kita tak terkira. Kadang-kadang datang kesusahan tu satu dua je, tapi kita serabut hidup, kan? Malu kita dengan Tuhan. Kemudian Allah Ta'ala kata, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah selesai, maka tegaklah. Artinya apabila telah selesai suatu pekerjaan atau suatu rencana telah menjadi kenyataan, fansab, hendaklah
Artinya bersiaplah buat memulai pekerjaan yang baru. Bila selesai yang ni, pergi buat yang baru. Dalam dakwah begitu. Kerana ia tidak selesai secara keseluruhannya. Ia mesti bersambung-sambung. Ya, dengan kesedaran bahawa segala pekerjaan yang telah selesai atau yang akan engkau mulai lagi tidaklah terlepas daripada kesulitan. Tapi dalam kesulitan itu kemudahan pun akan turut serta. Selesai buat satu kerja dakwah, pergi sambung yang lain. Akan ada kesusahan, tapi kena bertahan. Ada saja nanti ilham yang akan diberikan Allah kepadamu asal engkau senantiasa menyandarkan segala pekerjaanmu itu kepada iman. Tapi jangan lupa, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan hendaklah engkau mengharap. Inilah satu pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada Rasulnya dan akan dipusakakan oleh Rasul kepada umatnya yang tegak berjuang menyambung perjalanan memikul beban berat, menjalankan perintah Tuhan. Selesai satu usaha, mulai satu usaha yang baru, tapi jangan sekali-kali lupa pengharapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kata Hamka, tapi Tuhan jangan ditinggalkan. Jangan gentar menghadapi kesukaran, kerana dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan. Asal engkau pergunakan otakmu buat memecahkannya, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bertawakal kepadanya. Jadi Tuhan sentiasa berikan ujian supaya kita beringat. Tuhan berikan kesusahan supaya kita tahu kita sentiasa perlu bergantung kepada Tuhan. Sekali-kali jangan kita lupa. Jangan kita orang kata apa, rasa kita tak perlukan Tuhan, rasa kita dah boleh sombong begitu saja. Tidak. Sebenarnya kita sentiasa memerlukan kepada Tuhan. Kita sentiasa memerlukan bantuan Tuhan. Jadi sebab tu Tuhan bagi ujian supaya kita tak lupa diri, supaya kita tak rasa kita tak perlukan kepada Tuhan. Wallahu a'lam. Okey. Saya rasa cukuplah sekadar tu. InsyaAllah kita jumpa, kita sambung kuliah kita pada masa yang akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah hadis ini sahih? Orang makan yang bersyukur sama kedudukannya seperti orang yang berpuasa yang sabar. Hadis ini dalam riwayat Tirmizi, hadis yang sahih. Cuma maksud dia bukan pahala sama, tetapi orang yang makan yang bersyukur sama dari sudut mendapat pahala. Walaupun kadarnya tak sama, kerana orang yang berpuasa lebih banyak pahalanya, tetapi orang yang makan yang bersyukur pun dapat pahala juga. Dari persamaan mereka dari sudut kedua-duanya mendapat pahala. Dua-dua dapat pahala walaupun mungkin kadar pahalanya tak sama. Mungkin kadar pahalanya tak sama. Wallahu a'lam. Okey. Doktor, ada tak hadis pasal suka mendengar Al-Quran? Maksud saya dari segi fadilat atau ganjaran. Dalam hadis Nabi SAW pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dia. Ya, Nabi SAW pernah minta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran pada dia. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, adakah saya nak baca kepada engkau wahai Rasulullah sedangkan Quran itu diturun kepada engkau? Nabi kata, aku suka untuk mendengar daripada engkau. Maksudnya mendengar Quran pun ada fadilat, membaca Quran pun ada fadilat. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sekiranya penjual nasi lemak meletakkan nasi-nasinya di masjid, niat untuk bersedekah, tapi pada yang masa yang sama meletakkan cop label perniagaannya di bungkus nasi lemak tersebut supaya orang tahu siapa penjualnya. Adakah ianya dikira pahala sedekah atau dikira marketing? Tiada pahala sedekah. Wallahu a'lam. Dalam isu ni, dia bergantung kepada niat kita. Dia bergantung kepada niat kita. Yang penting niat tu nak bersedekah. Jadi bila nak bersedekah, insya-Allah Allah Taala hitung sebagai sedekah. Ya. Tapi kalau dia buat tu bukan untuk bersedekah, sebaliknya untuk marketing, dia tak dapatlah pahala tu. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang persoalan darah wanita, tentang tempoh suci dari haid. Adakah ketetapan 15 hari dan 15 malam tempoh suci minimum? Adakah hanya boleh guna pendapat itu sebab pernah dengar kuliah doktor tentang mazhab Hanbali kata tempoh suci minimum 13 hari. Apabila seorang wanita mendapati pada hari yang ke-12 dan 13 tempoh suci tiba-tiba keluar darah dan sifat darah tersebut berarti sama seperti kebiasaan haidnya, adakah dikira darah tersebut? Tempoh suci yang paling minimum ialah 15 hari sebenarnya. Tetapi yang maksimum tidak ada had. Tidak yang minimum adalah 15 hari. Dia mesti 15 hari. Kalau kurang daripada 15 hari dikira sebagai istihadah. Ya. Salam Dr. Waalaikumsalam. Ada tak hadis tentang kenapa kita bagi salam dari kanan ke kiri? Adakah sebab Madinah dan Mekah? Wallahu alam, tak tahu. Nabi SAW tunjuk macam tu lah, kita buat macam tu. Senang je. Dalam ibadat ni, Nabi tunjuk macam tu, kita buat macam tu. Wallahu alam. Okey. Terima kasih banyak pada semua. Itu je soalan yang ada pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih banyak pada Tafaqquh Fiddin. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.